Oh, ada bunyi vibration ya? Kejap-kejap. Kru teknikal tengah settlekan masalah tu. Yang dah habis sekolah ni tengok je lah belajar fizik sekali, betul-betul. Boleh tengok Jom Jawi, Bulat, Gulber. Hai Nilam. Okey, lagi 3 minit. 3 minit kita mula. Saya sudah sepanjang PKP dah berapa hari ya PKP kita? Ini hari ke-14, 15, 16, 17 kan? Sepanjang ni ada study kan? Kalau study pun yang online kan? Yang cikgu bagi kerja rumah tu kan? Cikgu lain lah. Okey. Sebelum kita pergi daya gerak elektrik ya. Daya gerak elektrik bukan gerak elektrik ini dia sedikit sebenarnya tak banyak sangat soalan dalam SPM sebelum ni. Semuanya aplikasi kepada rumus. Kan aplikasi kepada rumus itu mudah. Tapi hari ini cikgu nak cuba nak ceritakan tentang macam mana untuk dapatkan dia. Apa sebenarnya daya gerak elektrik ni? Supaya ia lebih mudah faham jika soalan tu ada twist-twist sikit. Jadi pengajian hari ini mungkin nampak susah, tapi insya-Allah dia akan berbalik. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, itu lintas siri dengan lintas lari kan? Okey, kita ulang sikit. Lintas siri dengan lintas lari. Daripada situ kita dah belajar dua perkara. Satu, sifat dia. Yang kedua ialah untuk mencari rintangan efektif bagi lintas tersebut. Kita tengok bagi lintas siri, cikgu tulis atas ni bagi lintas siri dia ada tiga sifat. Tiga sifat. Yang pertama kita tahu lintas siri ya, I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 tak? Kan sama dengan I20 sama. Kenapa tak tulis 20? Penat. Kan okey, itu I. Yang kedua V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Betul? Dah tak terbalik kan? Dah tak terbalik, dah maju sikit. Okey, V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yang kedua. Yang ketiga ialah rintangan efektif. Tahu? R efektif sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kan? Ini bukan minggu lepas, kemarin. Boleh? Okey. Yang kedua ialah lintas selari. Selari ialah I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Tambah dot lah. I1 ni tahu kan? Arus yang lalu pada perintah 1. Kenapa cikgu namakan dia I1? Sebab dia lalu pada perintah 1 lah. Kenapa boleh tak namakan dia IX? Boleh je. Cuma takut kalau tak tally dengan nama perintah, takut awak tertukar pula nanti. Balik. Okey, yang kedua V total. V total nampak ke? V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan R efektif cikgu tulis sebagai 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Negatif 1. Ini cikgu dah ceritakan. Tulis dekat kalkulator terus. Boleh. Ini ialah sifat-sifat lintas siri dengan lintas selari. Boleh. Okey. Hari ini kita nak guna pula untuk menyelesaikan masalah apa ada ni? Ni baru start ke dah lama baru start? Baru ya. Okey.
Boleh? Hazirah Zulkifli ada? Hazirah Zulkifli pun baru masuk, boleh? Okey, ini ialah sifat litar siri, litar selari. Ini hari ni, walaupun dia nampak lambat, tapi kita nak bagi dia faham. Supaya, kalau cepat sangat pun, tapi kita tak dapat menyelesaikan masalah tu, tak ada guna juga ya. Okey, hari ni kita nak selesaikan masalah bagi litar, maka kita kena apply hukum Ohm. Ingat lagi hukum Ohm. Saya sudah cerita juga kemarin. Hukum Ohm adalah berkaitan dengan I directly proportional to the V. I arus berkadar langsung dengan beza keupayaan. Betul? Okey, seterusnya kita tengok rumus bagi hukum Ohm ialah V equal to IR. Tengok ni. Powerful. Ini nama dia hukum Ohm ya. Bukan hukum Ohm, rumus kepada hukum Ohm. Boleh? V ni apa? V ni ialah beza keupayaan. I ni apa? I ni ialah arus. R ni apa? R ni ialah rintangan. Selalu buat rumus ni dalam bentuk ini. Jangan tukar-tukar dulu. Rumus tu biar dalam bentuk. Okey, untuk menyelesaikan masalah, cikgu ada rumus ni cikgu boleh bahagikan kepada dua cara. Kalau V sama dengan IR, satu lagi V sama dengan IR, kalau dia melibatkan V total, mesti I total dan R ini mesti guna R efektif. Saya ulang. Kalau dia melibatkan V total, I total. V total, V dekat mana? V dekat awal-awal bateri tu lah. Dekat sini biasanya kita tulis sebagai V total. I total dekat mana? I yang mula keluar daripada bateri tu lah. I total. Boleh. Bila melibatkan V total dan I total, R yang kita kena pakai R efektif. Macam mana nak cari? Tengok sini lah. Kalau siri macam ni cari dia. Kalau selari macam ni cari dia. Kita tengok latihan nanti ya. Kenapa R tu bukan R total? Boleh dia guna nama R total pun boleh. Sebab cikgu tak namakan dia R total, ialah rintangan ini ada soalan ya. Cikgu respon pada soalan. Rintangan ini ialah dia bukan kita kata jumlah rintangan. Untuk rintangan dalam 1 litar kita nak kira berapa rintangan efektif. Rintangan efektif ni seolah-olah semua rintangan kita kumpul jadi satu rintangan. Kalau jumlah takut dia tertukar ni, boleh kita kata jumlah lah. Ini sebab jumlah dia berbeza sikit. Jadi kita boleh je kata R efektif. Boleh juga kata R total, tak ada masalah. Asalkan faham R tu nak cari kat mana. Terminologi nama kita yang boleh buat. Boleh? Jangan awak tulis ini R total tapi tak tahu nak cari, tak guna juga. Boleh? Kalau ada soalan boleh tanya ya. Kalau ada soalan boleh tanya. Potato Moon sila syarah KML. Selamat datang. Ada lagi? Okey, seterusnya yang kedua cikgu bimbang V sama dengan IR. Bila kita cari V tu pada mana-mana satu perintah. Katalah perintah 1, maka V1 sama dengan I1 R1. Kalau pada masa tu kita cari pada V5 I5 R5. Kalau masa tu kita cari V7 I7 R7, V20 I20 R20. Tengoklah R20 tu berapa nilai dia. Tengok V20 berapa nilai dia. I20 berapa nilai dia. Boleh? Dapat ke sampai situ? Dapat ke sampai situ? Kalau dapat kita tengok satu contoh. Satu contoh. Dia bagi satu contoh. Sepatutnya tulis ni kat sini tau. Biasalah. Ini second time saya buat benda ni. Masih lagi dalam mode untuk cikgu ada satu bateri. Cikgu ada 3 biji perintah. Boleh? Bateri ni cikgu letak dia 12 volt. Sini cikgu kata dia I total. Boleh ke sampai situ? Sini 1 ohm, sini 2 ohm, sini 3 ohm. Ada komen ke? Sekejap Boleh ulang balik tak? Ya Allah, potato. Dengar lu potato, jangan cikgu ulang potato.
Okey, yang kedua, nilai 20 ke 20 ke hasil tambah sampai A20. Tak, nilai yang ke-20. Perintah yang ke-20. Tasha Izzah. Selamat datang, join Tasha. Iwin Winnie pun ada kat sana. Cikgu baca ya. Okey, sekarang cikgu kata, cikgu nak berapa nilai I total? Berapa nilai I1? Berapa nilai V1? Berapa nilai V2? Berapa nilai I3? Berapa nilai V3? Ambil. Okey. Kan cikgu dah pesan kan untuk ada dalam live ni, ada kalkulator, kertas sikit, alat tulis lah. Okey, dengan pantas, dengan pengetahuan ini, cuba kira I total, I1, V1, V2, I3, V3. Boleh? Okey, cikgu bagi 2 minit. Fikri Firdaus pada Haikal sudah sampai. Haikal yang mana Haikal? Nur Hamzah. Hai Nur Hamzah. Nur Hamzah pada. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Cikgu nak dapatkan I total, I1, V1, V2, I3, V3 dalam rumus ini, dalam gambar. Boleh? Sambil-sambil itu, sambil-sambil tekan, boleh tekan love lah. Kan? Boleh letak love. Dia rasa tak lag rasa kalau love je. Okey, sambil-sambil tu ada yang tanya kenapa cikgu live sambil duduk. Sebenarnya sebab whiteboard ni anak cikgunya, jadi dia rendah. Kalau cikgu berdiri tinggi sangat. Duduk je lah, nampak santai kan, nampak santai. Ada masalah boleh tanya, boleh tidur tadi Fikri Firdaus. Tak apa. Sekejap lagi dengan fizik dah tak boleh tidur lah. Menyempat. Boleh? Boleh ke? Ke nak tunggu jawapannya? Boleh, ada yang nak jawab. Boleh cuba dulu jawab. Okey. Padam dulu yang ini. Okey, tak apa. Kita cuba jawab sama-sama ya. Okey. Tadi cikgu kata bila ada sahaja I total, maka V total sama dengan I total R efektif. Tak? Asal dia memang datang daripada hukum Ohm. V equal to IR. Ni je. V equal to IR. Itu je hukum Ohm. Boleh hukum Ohm kan? Kita dah belajar sebelum ni hukum Ohm. So daripada sini datang dia kembangkan sikit, ada total mesti efektif. Tengok. Kalau nak tahu I total, maka cari R efektif dulu. R efektif untuk litar siri tambah je tak? 1 tambah 2 tambah 3. R efektif sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 ohm. Betul? Masa tata cara penulisan, bila dalam bentuk pengiraan, tak perlu tulis unit pun tak apa. Tapi jawapan akhir mesti ada unit. Apa? Amazing. Kurang faham cikgu. Otak kena warm up. Okey. Hebat asing. Yang cakap tu sing tak kan? Okey. Tengok. R efektif 6 ohm. Boleh? Sampai situ boleh? R efektif 6 ohm. Maka daripada sini cikgu pun salin balik. V total sama dengan I total R efektif. Tulis rumus ni baik dia ialah kita makin ingat lama-lama. Yang kedua, mengelakkan careless juga. Kalau boleh dalam periksa, setiap kali sebelum buat jawapan, tulis rumus dulu.
Walaupun kita dah tahu, kita dah hafal. Boleh? V total cikgu berapa? 12 volt. I total cikgu berapa? Cikgu nak cari. Ni cikgu nak cari I total. Arc efektif cikgu berapa? 6. So, I total, ini darab, bawa sebelah sini bahagilah. I total sama dengan 12 bahagi 6. Dapat 2 ampere. Jawapan. Easy. Ya Allah. Fizik ni easy sangat. Nampak tak dengar? Tak dengar? Ada yang dengar ke tak dengar? Okey. Boleh? I total 2 ampere. Settle satu. 2 ampere. I1. Berapa nilai I1? Ini litar siri. Memang dia satu line je. Mana nak pergi I tempat lain? Maka I total sama dengan I1. 2 ampere juga. Kalau nak tulis cara kerja, tengok. Senang sangat. Macam mana nak tulis cara kerja? Tulis I1 sama dengan I total sama dengan 2 ampere. Boleh? Okey, nak cari V1. V1, ingat, masih lagi guna, mana tisu cikgu ni? Masih lagi guna V sama dengan IR. Cuma V sama dengan IR yang kedua ini guna arc pada perintah tersebut. Tengok. Ni dah ada jawapan kat sini ya. So, guna V sama dengan IR. Cuma kita nak tahu V1, maka V1, I1, R1. V1, I1 berapa? I1 2 ampere. R1 berapa? R1 1 ohm. Dapat 2 volt. Jawapan lagi. Ya Allah. V2 berapa? V2 sama dengan I2 R2. V sama dengan IR. Hukum Ohm kata V sama dengan IR. So, V2 berapa? I2 R2. I2 berapa? I2 sama dengan I1. I mesti sama. Untuk litar mana? Litar siri ni I mesti sama. So, I2 cikgu berapa? I2 cikgu 2. R2 cikgu berapa? R2 cikgu 2. 2 darab 2, 4 volt. Ya Allah, mudah. I3 sama dengan I total. Sama dengan 2 ampere. Kalau V1 dia letak kat mana? Kalau V1 dia letak kat mana? Sebab V total kan dia kat atas. V total bahagikan kot. Bukan V total bahagi berapa V semua je. Oh, V total tak boleh bahagi dengan V semua je. Sebab apa? Sebab nilai perintah berbeza. Boleh, nilai perintah berbeza. Yang kedua, Nilam tanya V total kat mana? V1 kat mana? V1 ni ialah voltan ataupun beza keupayaan yang drop pada perintah 1. Ulang balik beza keupayaan. Beza keupayaan ini ialah satu jumlah tenaga ataupun kerja yang dilakukan untuk merintasi, untuk membawa cas merintasi rintangan. Boleh. Bila ada perintah macam ini, bila ada perintah, boleh perintah boleh. Kalau ada bak pun boleh. Kalau ada kipas pun boleh. Aircon pun boleh. Asalkan rintangan. Bila ada perintah dalam litar, kat sini nanti akan adanya V ataupun beza keupayaan. Mesti dekat ada perintah. Ada rintangan, mesti ada beza keupayaan. Ada beza keupayaan, mesti ada rintangan. Kalau ada hilang beza keupayaan, confirm kat situ ada rintangan. Boleh bilang. Nadira Azmi, hai. Oh, okey. Oh, dah faham tu. Rinas tu, dah faham insya-Allah. Boleh? Okey, saya sambung sikit lagi. So, I total sama dengan 2 ampere. V3, tengok contoh V3 Tengok buat V3 pula. V3 macam mana? Bila nak buat V3, masih lagi guna V sama dengan IR. V sama dengan IR. Cuma kalau nak cari V3, mestilah I3 R3. Mesti I3 R3. Kecuali dia nak cari V total je, mesti I total R effect. Boleh Pak Sumat join. Okay. Thank you Pak Sumat. Okay, V3. So, berapa V3? Kira V3, I3 2 ampere. Dari mana datang I3 2? I untuk litar. I itu ialah arus. Untuk litar siri, I dia mesti sama. Saya dah bagi alasan hari itu kan.
Sebab apa I itu sama? Sebab dia hanya memang ada satu laluan. Bila satu laluan, macam air dalam longkang ni, satu longkang je ada. Memang air tu tak akan berkurang, duduk situ ya. Air yang sama juga. So R3 berapa? R3 3 ni 3. So 2 darab 3 dapat 6 volt. So V1 dapat 2 volt, V2 dapat 4 volt, V3 dapat 6 volt. Kita dapat jawab semua soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 soalan. 2 minit. Tadi kan ada orang jawapan. Oh, faham cikgu. Bagus. Faham? Pizza Clarkson. Okay, hi Pizza Clarkson. So, I tak pernah berubah. Oh, ya, yeah, I tak pernah berubah. You tak tahulah. Tak. Maksudnya, I tak pernah berubah kalau dia dalam lintas siri. Lintas siri, I tak berubah. Boleh? Okay, ada soalan? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Okey, untuk membuktikan dia lagi, kita tengok jumlah V. V1 berapa? V1 2. V2 berapa? V2 4. V3 berapa? V3 6. So 6 campur 4 10 campur 2 12. Sama balik dengan V total 12. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Itu konsep. Boleh ulang-ulang je, ataupun bila dah faham konsep ini, boleh guna sendiri untuk manipulate dia. Contoh cikgu kata, bila awak dah cari V1 dapat 2, V2 dapat 4, awak tahu bahawa hasil tambah 3 ni dapat 12, tolak je lah. 12 tolak 2 tolak 4 dapat 6 volt. Sama juga, tak payah kira. Boleh. Tapi yang asal jangan shortcut, jangan terus pergi kepada conclusion. Kena faham dulu, barulah kita boleh manipulate sendiri. Faham cikgu? Bagus, faham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bukan yang bagi faham, bukan saya bagi faham ya. Bukan cikgu bagi faham. Allah bagi faham. Cikgu cuma menyampaikan. Kalau faham alhamdulillah. Kalau tak faham boleh cuba lagi doa pada Allah Subhanahu taala supaya bagi faham. Boleh. Yang dah faham alhamdulillah, nanti bagi tahu. Oh, maksudnya kalau jalan kira dia lain tak apa, tak apa. Jalan kira dia lain tak apa. Asalkan ada jalan kira, ada jalan kira. Okey, faham. Thank you cikgu. Sama Izzati Farhan sama. Sama-sama. Okey, boleh? Boleh ke ini? Boleh screenshot dulu? Ada gambar cikgu? Okey, seterusnya kita tengok pula kalau dia berkaitan dengan litar selari ya, litar selari. Allahu, kenapa ni lah? Cikgu bagu bagi sikit dekat lain je lah bulan ni. Okey, yang kedua. Yang kedua kita buat contoh ya. Yang ni dah belajar minggu lepas. Bukan minggu lepas, 2 hari lepas. Cikgu cuba untuk buat live ni harian ya. Bukan sebab kita mati tak tahu bila kan. Nanti boleh kongsi ilmu. Okey, sekarang cikgu nak buat 1 liter selari. Cikgu kata cikgu ada 1 liter. Ni liter selari kan. Cikgu ada V total cikgu sama dengan 1.5 volt. Boleh? Kita cuba yang liter selari pula. Sini cikgu ada 2 ohm, sini ada cikgu ada 3 ohm, sini cikgu ada 2 ohm. Sini cikgu ada I total. Cikgu nak sini I1 berapa, cikgu nak sini V1. Saya buat sikit dalam yang ni. Cikgu nak sini berapa I2. Sini cikgu nak berapa V3. So, tengok jawab soalan dia. I total berapa, I1 berapa, V1 ya, daripada atas. V1 berapa,
I2 berapa, V3 berapa. Boleh? Dah salin. Salin? Cikgu suruh snap ni. Selari macam mana pula cikgu? Oh, KYSMF 2170. Sejibit macam perfikiran cikgu. Okay, nampak ke? Nampak ke tulisan cikgu ni? Okey, sami-sami itu, sami-sami awak buat. Cikgu bagi dia punya sifat dulu, takut awak dah lupa. Cikgu dah pandang tadi. Selari ya, sifat untuk selari ya. Selari. I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. R efektif sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 negatif 1. Boleh ni yang selari. Boleh cuba sekarang. Saya bagi 2 minit. Nampak? Bagus nampak? V tu dia memang akan dekat bawah rintangan ke cikgu? Ya. Memang complicated gambar aja dia. Tak adalah complicated sangat. Hubungan kita lagi complicated. Okey. Nilam tanya, ada Rina dia tanya, V tu memang akan ada dekat bawah rintangan. Ya. Mesti ada dekat bawah rintangan. Dia untuk sambung voltmeter mesti sambung secara selari. Dia juga hanya ada, cikgu kata tadi, bila ada perintah, bila ada rintangan. Dalam bahasa Inggeris kita kata voltage drop tu, voltage drop, voltage yang ada, voltage tu wujud bila ada perintah. Tak ada perintah, tak ada. Sebenarnya ditakkan tak ada perintah. Untuk form 5 ni kita kata kalau kat sini tak ada perintah lah, disebut tak ada rintangan. Untuk level form 5. Level tinggi lagi mestilah. Cikgu bawah 3 ohm tu tak ada voltan Tak ada. Kalau cikgu tak tanya. Ada voltan dia, cikgu tak tanya. Boleh? Tak tanya dalam soalan. Kalau kata saya hilang, ya Allah. Macam mana boleh berlaku? Pak Sumat, VT sama dengan 1.5 volt. Yes, VT sama dengan, V total sama dengan 1.5 volt. Dizaza join. Hai Dizaza. Dizaza pula. DZAA. Saya pun tak kerti nak baca nama dia. Boleh? Kita bagi 1 minit lagi. Hari ni sebenarnya kita nak pergi pada daya gerak elektrik ya. Tapi cikgu kita nak revise sikit macam mana penyelesaian masalah bagi litar siri dengan litar selari. Dia kata kenapa cikgu bagi soalan ni macam mudah. Nombor pun nombor 2, 3 je. Ialah contoh kan. Dia sebenarnya untuk faham ni, bagi soalan yang mudah, bagi kita faham dulu macam mana kaedah untuk menyelesaikan dia. Bila dah cukup faham, barulah kita boleh guna kefahaman itu untuk jawab soalan kebat-kebat tu. Kita tak boleh terus pada based on kebat, nanti kita pula pening. Bagi kita faham dulu konsep. Dalam fizik ni dia faham konsep tu betul. Cikgu perintah okay. Kalau kat I1 tu ada voltan ke? Kalau kat I1 tu ada voltan ke? Kat I1 kat sini ada voltan. Adrina Adrina. Kat sini ada voltan. Dekat perintah mesti ada voltan. Okey, cikgu perintah tadi dipasang secara apa tadi? Bukan perintah. Voltmeter ni voltmeter. Nak cari voltage guna voltmeter. Voltmeter ni dipasang secara selari dengan perintah. Kalau nak pasang ammeter, nak tahu arus, dia letak A sini. Nak tahu arus total, dia letak A. Ini dipasang secara siri dalam litar. Terus di dalam litar.
Bukan perintah ya. IT sama dengan 2 IT mana rendah sangat tu. Wih, amazing thing. IT sama dengan 2 Oh, I total. I total sama dengan 2 dia kata. I1 amazing thing ni, dia kata I1 0.75, V1 1.5, I2 0.5, V3 1.5. Salah tanya. Adriana lah cikgu. Oh, Adriana. Okay, sorry. Adriana ya. Ingat Adriana ni dia Adriana rupanya. Era Ryan. Hai Era Ryan. VT 1.5 ke 15? 1.5. VT ni 1.5. Boleh, kita dah selesaikan ni. Nak selesaikan masalah ni. 1.5 kan? Ya, 1.5. Satu bateri ya. Bateri tu boleh je tulis macam lain pun. Boleh? Kita mula ya. Kita nak tengok. Amazing je bagi jawapan tadi. Amazing je. Ashraf. Oh, Ashraf join. Hai Ashraf. Dekat Facebook cikgu live 2 kat hari ni. Kat sini Instagram Azamah Hassan dengan FB Pusat Tuition Faizah Jaya Nilai page. Okey, boleh kita buat ya. Okey, sekarang yang belum tahu, yang belum buat, dengar. Yang dah buat pun cuba dengar dulu. Letih cikgu pun diri lah cikgu. Tak boleh, cikgu tak boleh berdiri. IT berapa? I total berapa je? Sebab tak boleh berdiri sebab whiteboard ni rendah. Whiteboard ni rendah. Yang pertama alasan dia whiteboard rendah. Yang kedua alasan dia nak nampakkan dia tu santai. Nak nampak dia tu santai. Ke tak santai macam ni? Santai kan? Santai. Boleh? Okey, kita tengok IT dulu ya. Boleh tak? IT berapa? Okey, kita tengok. Okey, sekarang kita pun nak buat. Bila saja ada I total cikgu kata, masih lagi guna V sama dengan IR, betul? V sama dengan IR. V sama dengan IR. Ini yang pakai. Tengok sepanjang tadi yang kita selesaikan 6 soalan tadi, semuanya pakai V sama dengan IR. Kan? Yang pakai 6 soalan tadi pun guna V sama dengan IR. Okey, macam mana nak buat? Tengok. V sama dengan IR. Bila ada V total saja, I total saja, nak cari I total ni, maka V total, I total darab R effective. So, kita kena cari nilai R effective. Ingat balik ya kat sini. Okey, ingat balik nilai R effective. R effective yang ni. So, mula-mula kena cari R effective dulu. Berapa nilai R effective? R effective sama dengan kurungan 1/2 tambah 1/3 tambah 1/2 negatif 1. Okey, so tekan calculator tu. Terus masukkan dalam calculator ya, kurungan 1/2 tambah 1/3 tambah 1/2 negatif 1. 3/4. Betul? 3/4 ataupun 0.75. So, R efektif 0.75 ohm. Kenapa tak nak tulis 3/4? Boleh je tulis 3/4. Cuma bila melibatkan pecahan, masalah bila awak nak guna dalam kalkulator nanti. Awak tu suka careless. Cikgu tak nak macam tu. Okay. Okey, so 0.75 ohm. Boleh? Okey, seterusnya dapat R efektif, apply rumus dia. V total sama dengan I total R efektif. V total dia berapa? Dia dah bagi 1/5. I total nak cari R efektif 0.75. So,
0.75 bagi bawah sini, I total 1,5 bahagi 0.75. Dapat apa? Tekan kalkulator. Kalkulator sekarang ni. 1,5 bahagi 0.75. 2. Dapat 2 ampere. I total 2 ampere. Tu. Itu jawapan. Easy. IT sama dengan 2. Betul. I total sama dengan 2. Izzati Farhan tanya. Bawa naik. Bawa naik gimana? Sekejap. Earthquake. Ada tadi IT berapa? Boleh tak dapat. Susah lah cikgu nak type earthquake. Oh salah. Kenapa kuasa negatif 1? Oh kuasa negatif 1 sebab per 1. Bawa naik. Oh bukan per 1, 1 per. Dayang Siti Aisyah. Hai Iman Daniel. Hai Iman Daniel. Dayang Siti Aisyah. Okey, boleh? 2 ampere. So, I total 2 ampere. Dah dapat 2 ampere. Mudah. Easy. Mudah-mudah. I1. Okey. So, bila dah nak dapat I1, tak boleh guna sama dengan I total macam tadi. Sebab tadi siri. Sekarang selari. Jadi, kena tengok dalam, kena ingat dalam kepala bahawa setiap lita siri dengan selari berbeza sifatnya. Boleh? Okey, so macam mana nak cari I1? Jangan gelabah dulu. Simpan gelabah sikit. Macam mana nak cari I1? Maka sama juga cikgu kata, gunakan V total. V sama dengan IR. Cikgu padam sini. Cikgu padam lama ni sebab boleh cikgu banding sikit. Okey. V sama dengan IR juga. V sama dengan IR. Cuma IR cuma bila nak tahu tentang I1, V1, I1, R1. Kan? Tak boleh pakai R efektif lah. R1 berapa R1? 2. Okey, V1. Oh, sedang elok dia tanya juga. Berapa nilai V1? Untuk litas selari macam ini, V dia tu sama. Oh, saya dah padam dah sini. V sama. Rujuk balik nota ya. V sama. V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. V sama. So, V1 sama dengan V total sama dengan 1,5 volt. Faham? V1 sama dengan 1. V1 sama dengan 1,5 volt. Sebab apa? Sebab V sama. Ingat, untuk litas selari, Nilam, untuk litas selari, Batrisha Azra. Hai Batrisha Azra. V1 mesti sama dengan V total. Mesti sama dengan V2. Mesti sama dengan V3. Sifat dia. Video sebelum ni pun cikgu live sebelum ni pun kemarin cikgu dah ceritakan kenapa dia sama. So, V1 berapa? 1,5. I1 berapa cikgu nak cari? R1 berapa? 2. So, I1 sama dengan 1,5 bahagi 2. 0,75 ampere. Jawapan lagi. Jawapan saja. Tulis jawapan. Tulis jawapan. Zaril Afif. I Zaril Afif. Okay. Oh, okay. Oh, 1,5. Betul, Adriana 1,5. Pak Sumat Junior, hai. Boleh? Okay, boleh sampai situ. I2 pula, sama juga. I2, sini tengok ni. I2, V2, I2, R2. V sama dengan IR je. Pusing-pusing V sama dengan IR je. V2, I2, R2. So, V2 mesti sama dengan V total. Kenapa? Ni, litas selari. V2 mesti sama dengan V total. So, V2 berapa? V2 1,5. I2 cikgu nak cari. R2 cikgu 3. So, I2 sama dengan 1,5 bahagi 3. 0,5 ampere. Jawapan lagi. Fizik ni mudah sangat ni. Fizik. Boleh ke? Sana. Boleh ke? Okey, last. V3. Berapa V3? Okey, jawab sendiri. Berapa V3? Sama dengan V total. 1,5 volt.
Per. Easy, habis. Ujung live nanti cikgu akan bagi satu soalan berkaitan dengan ini supaya boleh buat kat rumah nanti. Memang duduk kat rumah pun. Buat sambil-sambil tengok TV malam ni. Esok waktu yang sama cikgu cuba untuk live sekali lagi untuk kita bincang subtopik 2.5. Hari ni 2.4, kejap lagi 2.4. Daya gerak elektrik. 2.5 ialah tentang kuasa, tenaga dan kecekapan. Faham cikgu? Ui, senang faham. So V3 1.5 betul Adriana. Faham cikgu Iman Daniel? Boleh. Nah. Malam ni bola. Bola. Ada bola ke malam ni? Formula ni kena hafal sendiri apa formula sangat? B sama dengan IR dia pun formulanya. B sama dengan IR ada dalam senarai rumus. Formula mudah ni ada dalam senarai rumus. Tapi kena tahu guna Ahnaf. Hai Ahnaf. Boleh ke? Cikgu dah habis ni. Cikgu nak pergi kepada daya gerak elektrik. Ini susah sikit. Bukan susah lah. Faham? Ya, faham. Terima kasih. Faham. Yang belum faham doa cikgu cakap. Sebab yang bagi faham bukan cikgu bagi faham. Allah SWT. Okey, habis. Yang ni susah sikit ya. Sekarang nak susah sikit. Boleh kalau susah sikit? Bersedia ke? Mental, fizikal dah bersedia ke? Kita belajar ni biar susah dulu tau. Jangan bila dapat soalan nanti baru susah. Itu susah. Biar nampak susah dulu. Janji faham. Jadi nampak ke? Muka cikgu nampak? Whiteboard ni nombor 2. Muka cikgu nampak? Senang je untuk ingat ke? Cikgu cakap susah ni hancur. Tak, beza siri dengan selari. Beza siri dengan selari tu kena sifat dia kena hafal. Sikit je pun 3. Buat 2-3 kali latihan dah ingat kan? Kena hafal. Itu hafal tak silap. Dalam peksa berapa banyak markah soalan ni cikgu? Dia fizik ni dia setiap soalan tu tak wajib keluar. Kalau keluar banyak jugalah markah dia boleh tanya. Cikgu cakap susah ni hancur. Tak hancur. Gigi. Senang je untuk ingat. Kasih tips. Hai cikgu, watching your live all the way from Sarawak. Belaga. Hai Dayang Siti Aisyah, jauh Belaga. Duduk rumah ya. Duduk rumah. Bawang Belaga pun duduk rumah. Dah lama tak pergi Belaga. Take 5 dulu cikgu. Uish. Ambil buku rebus minum air dia. Ramai-ramai rebus buku. Jangan rebus buku. Buku mahal. RM16. Rebus telur. Telur murah kan? Sing bukan liar sangat sampai ke tahap tu. Boleh? Okey, sambung. Kita nak belajar daya gerak elektrik slow-slow apa? Slow-slow. Saya ada lebih kurang 20 minit lagi. Daya gerak elektrik. Sekarang sebelum cikgu lupa. Sekarang nanti ada TV pendidikan, boleh follow TV pendidikan, kerajaan dah buat TV pendidikan. Kalau mak cikgu TV pun tak ada, macam mana nak follow TV pendidikan. Yang kedua ada sekarang baru disebarkan grup YouTube channel GC. Bukan GC, Guru DC, Digital Classroom. Yang itu detail lah dia akan cerita. Itu cikgu yang cikgu yang hebat lah.
Okey, kejap ya, take 5 ya. Cikgu nak pergi cari charger. Itu handset mati pula di Scoot Mary tu. Tak. Nyanyi pakai yang terpunya. Cuba ambil charger yang offer. Fast charging. Mana? Itu ni fast charging. Atas. Abang sembang, ayah buat. Abang sembang dulu, ayah buat. Pegang, yang ni pegang dulu. Yang ni pegang dulu. Sembang dekat dulu. Baca buku mati. Ayo guys, minum-minum dulu. Okey, boleh minum dulu. Pergi buat Milo. Kejap ya. Jangan buat Milo. Milo lambat. Minum air masak. Nak juga ni Lam. Lama-lama kamera ni jatuh juga. Hai Nik Arif 92. Hai. Itulah. Sabar kan ni. Alright, faham. Ini nak tukar charging. Semalam kamera depan. Ini kamera belakang. Charging pula tak ada. Itulah, tak apalah. Mesti macam ni lah. Dia panggil mehnah dan tribulasi. Boleh ke bergoyang sikit ya? Dugaan ya, sabar. Cikgu sabar, korang ya tak sabar. Mak ai gogar dia, jangan sabar. Cikgu nak tengok wah cikgu. Ya Allah. Wah cikgu orang tengok. PA mana ni? Ya. Okey, boleh? Boleh ke? Yes, take 5. Take 5 suka tak payah itu. Apa yang tak payah? Mak gogar ya, PA mana ni? Ya Allah, gegar. Ni earthquake ni. Balik. Okey, kita dah mula. Boleh. Jangan kejap. Okey. Dia dah selesa lah. Minum air. Boleh ke? Dah boleh ke? Okey, sebelum cikgu pergi kepada daya gerak elektrik, cikgu nak cerita dulu tentang beza keupayaan ya. Macam ni. Bila cikgu ada 1 liter, cikgu ada satu perintang, yang ni perintang, maka bila ada perintang ini, ada perintang je, mesti ada beza keupayaan. Kita suka dia guna voltmeter, ni voltmeter. Boleh, kita suka dia guna voltmeter. Sebenarnya beza keupayaan ini apa? Ingat betul. Beza keupayaan simbol dia V, dia adalah kerja
per unit charge. Okey, dia dengar dia cakap. Voltage ataupun beza keupayaan ini apa? Dia ialah kerja yang dilakukan untuk membawa satu kolom cas daripada satu titik ke satu titik, merentasi beban. Boleh? Ulang macam ni cerita dia. Contoh, kalaulah kita pergi mall kan, ada troli mall kan. Troli mall tu kita tolak. Bila kita tolak troli, maka kita sebenarnya melakukan kerja. Betul? Tapi kalau tolak troli mall, dekat mall, kerja kita buat tu sikit sangat lah. Sebab kita tolak pakai satu jari pun boleh gerak. Betul? Okey, cuba bayang tolak troli mall dekat atas padang. Berapa lu kan? Kan? Okey, kalau tolak troli mall dekat atas padang, makin banyak kerja yang kita lakukan untuk bawa sebiji troli tu. Boleh? So, potential difference dia pun akan jadi lebih tinggi. Boleh? Kalau bayangkan lagi, banyak bayang. Bayangkan lagi, bawa troli mall yang sama, tolak tu atas pasir tepi pantai. Dengan anginnya, angin tu tak payah cerita. Maka banyak kerja yang dilakukan bahagi dengan untuk bawa satu kulum cap. Satu kulum cap tu lebih kurang macam satu troli lah. Boleh? So, beza keupayaan dia makin besar. Kenapa? Tak boleh pergi mall ada corona ya. Oh. Apa function book meter tadi aku? Book meter ni nak sukat beza keupayaan ni. Video live and ke? Share. Dia takut lebih sejam. Tak download tadi. Boleh? Dekat ni, dekat Facebook kejap. Adakah orang dekat Facebook ni? Dekat kita nak buat Tak disconnect. dekat Instagram ni dia tiba-tiba end pula. Live baru. Live baru. So, dia masuk balik. Hai, sorry. Ada dia memang tak boleh live lama Dia tak bagi live lama. Dia tak tahu kita tengah ni bincang. Dia ulang saya lagi ni. Terkejut tadi cikgu. Ya. Clear ke gambar tu? Okey, saya ulang sekali lagi. So, beza keupayaan ialah kerja yang kita buat untuk bawa cas. Cas ni kalau cikgu gambarkan dia, lebih kurang kalau dalam bentuk E macam ni lah. Tapi ini untuk form 4, form 5 okey lah, elektron. Walaupun elektron nanti universiti belajar lain sikit, tak apa. Kerja nanti nak buat bawa elektron ni merentasi perintah ni. Maka itu akan adanya beza keupayaan. Ini satu takrif lah, boleh guna takrif. Kerja yang dilakukan untuk bawa satu kulum cas daripada satu titik ke satu titik merentasi beban. Unit bagi kerja ialah joule, unit bagi kuantiti cas ialah kulum. So, unit bagi ni ialah joule per kulum ataupun unit dia adalah volt. V-O-L-T, volt. Boleh? Sebab itu cikgu kata tadi bahawa setiap kali ada perintah mesti ada beza upaya.
Ada je perintah, mesti ada beza keupayaan. Kalau tak ada perintah, tak adalah beza keupayaan. Macam tolak troli dekat mall lah. Ada boleh diabaikan. Boleh. Yang ini tolak troli dekat pasir. Ada pasir, maka akan ada beza keupayaan. Faham ya? Okey. Seterusnya, yang kedua. Hari ni kita nak sambung sikit. Ni kena faham dulu. Yang kedua ialah daya gerak elektrik. Okey, macam ni ya. Kita pun buat satu gambar. Tengok kita buat gambar. Kita buat gambar dia dulu. Okey. Kita letak satu perintah. Boleh? Cikgu kata rintangan dia cikgu letak 2U. Arus total dia ialah, cikgu kata arus total dia ialah 0.6 ampere. Boleh ke? Boleh follow cikgu? Tak, tadi cikgu mention. Tak clear cikgu. Ya. Cikgu tak clear. Tak. Voltmeter untuk jana kuasa. No, voltmeter bukan untuk jana kuasa. Voltmeter untuk measure je. Untuk sukat, untuk ukur berapa beza keupayaan dia. Dia tak ada power. Dia bukan boleh hasilkan charge, tak. Tak clear cikgu. Yang mana tak clear? Oh, okey dah okey. Okey. Tak, tadi cikgu mention but thanks ni lah. Oh, jangan percaya main sebut je tu. Aku ketuk kan? Jangan ketuk. Kenapa live kat IG? Kat FB okey cikgu, ya. Kat IG tadi dia ter-end sendiri. Tak tahu. Dia jarang buat benda-benda ni. Kat FB okey? Okey. Sini start. Boleh? Okey, sambung. Boleh ke? Cikgu, ni susah sikit ni. Kena pay attention. Okey, so kalau cikgu tanya berapa nilai volt sini? V1 kat sini. So cikgu boleh kira tadi kan, dah pandai dah semua kira 0.6 V1 sama dengan I1 R1. I1 sama je dengan I total 0.6 darab R1 2 dapat 1.2 volt. So V1 1.2 volt. So sini kalau cikgu letak dia sebagai V total 1.2 volt. Balik. Cikgu ni. Okey, hai KYSMF 2170. Boleh? Dapat balik 1.2 volt. Settle. Yang ini. Okey, sebenarnya bila ini litar yang sama, cikgu cuba lukis sekali lagi litar yang sama. Kan, litar yang sama, cuma cikgu offkan litar ni. Offkan litar ni, tak sambung. Sini adalah 2 ohm. Cikgu letak voltmeter kat sini. Cikgu dapati nilai voltmeter sini adalah 1.5 volt. Sebiji bateri 1.5 volt. Okey, apa beza dua litar? Apa beza? Cikgu nak tengok tu apa beza ni? Apa beza dua litar? Boleh? Apa beza dua litar? Kenapa cikgu yang live kat IG? Zati Farhan. Hai Zati Farhan, join balik. Tak nampak. Tak nampak eh? Dekat mana tu? IG, Facebook? Litar putus. Oh betul. Beza dia kat sini litar dia putus. Sini litar dia tak putus, tak? Betul? Yang kedua, nilai dekat voltmeter. Sini 1.2, situ 1.5. Boleh ke? Okey. Sekarang sepanjang apa yang kita buat tadi. Sepanjang yang kita buat tadi, dah sejam lebih cikgu live ni. Yang kita buat tadi, semua adalah merujuk dekat sini, iaitu 1 litar lengkap.
Bila litar lengkap, dengan betul, bila litar lengkap, V pada ke atas ini yang kita namakan sebagai V total. Boleh? V yang ke atas ini namanya V total. Dia nanti akan sama dengan V kat bawah sini lah. Ataupun jumlah dia sama lah. Tengok litar mana yang terlibat lah. Boleh? V tu nak cerita V total. Okey. Sebelum kita sambung litar, kita letak V kat sini ataupun voltmeter dekat bateri, kita nampak 1.5 volt. Ini ialah daya gerak elektrik. Ataupun dalam bahasa Inggeris, ada yang belajar dalam bahasa Inggeris ke? Kalau ada belajar bahasa Inggeris, bagi tahu, cikgu boleh translate. Dalam bahasa Inggeris dikata electromotive force. Daya gerak elektrik, electromotive force, simbol dia adalah E huruf besar. Yang ini simbol dia adalah V. Ni beza keupayaan, ini daya gerak elektrik. Boleh faham? Unit sama. Sini volt, situ volt. Beza dia kat mana? Beza dia yang kat sini, beza dia ialah bila litar tu adalah litar lengkap. Yang kat sini bila litar tu adalah litar tak lengkap. Litar tak lengkap, litar open circuit. Ada switch. Okey je. Syah. Litar putus ya, ada switch. Satu ada switch, betul? Satu ada switch. Switch buka dengan switch tutup. Tak ada V1. Lagi satu ada 2 voltmeter. Ada switch. Litar tertutup dengan litar terbuka. Tak. Ya, litar tertutup dengan litar terbuka. Boleh ke? Yang ini V 1.2 volt, ini V 1.5 volt. Boleh? Okey, kalau cikgu takrifkan V tadi apa? V tadi beza keupayaan sama dengan kerja yang dilakukan untuk membawa 1 coulomb charge merentasi beban. Daripada satu titik ke satu titik merentasi beban. Betul? Yang tadi kan? Daripada satu titik ke satu titik merentasi beban. Every ada perintah, maka akan ada voltage ataupun beza upaya. Okey, sekarang ini apa pula? Ini lebih kurang dia adalah kuasa sebenar dia. Bateri itu berapa kuasa sebenar? Boleh? Kuasa sebenar dia ataupun takrif dia E sama juga. Cuma dia ada beza sikit je dekat ujung dia. Tengok. E kerja yang dilakukan untuk membawa 1 coulomb charge merentasi 1 litar lengkap. Saya ulang. Apa V? V ialah kerja yang dilakukan untuk bawa 1 coulomb charge daripada satu titik ke satu titik merentasi beban. Perintah. Apa E? E ialah kerja yang dilakukan, sama juga kerja yang dilakukan untuk bawa 1 coulomb charge merentasi 1 litar lengkap. Lebih kurangnya maksudnya macam ni. E itu ialah kuasa asal bateri. Kuasa asal bateri. Boleh? V tu nya bila 1 litar ada dalam litar, V tu ialah beza keupayaan yang drop dekat situ. Kalau V total, jumlah beza keupayaan dalam litar. Boleh? Okey. Kalau cikgu on litar ni, sini akan jadi 1.2 volt lah. Kalau cikgu on ni, cikgu tutup litar jadi macam ni, jadi 1.2 volt. Boleh. Litar tu tak ada switch. Okey. Kenapa cikgu elak? Okey, tadi. Boleh. Okey, sambung sikit lagi. So macam mana benda ni boleh berlaku? Okey, macam ni. Bila ni 1.5 volt yang asal cikgu kata. Okey, sebelum tu, ini boleh didapati dengan 3 cara. 3 cara kita boleh dapatkan ni. Boleh? Satu, ambil bateri kat sini, nampak tak? Kat sini, ambil bateri, ni bateri. Sel kering, sambung terus voltmeter. Ini adalah nilai E. Dia adalah nilai E. Ambil bateri, sambung voltmeter, dia adalah nilai E. Yang kedua bila buat dalam litar tapi open the circuit. Boleh? Tapi buka circuit dia, tak ada arus mengalir, maka dia nilai dia tu adalah E. Once ada arus mengalir, nilai dia dah jadi V. Boleh? Pening sikit je.
V apa tadi cikgu? V tu ialah beza keupayaan. Bahasa Inggeris ialah potential difference. Dia macam kontrol arus. Actually dia tak kontrol arus. Dia ialah alat pengukur, alat pengukur macam pembaris. Pembaris nak ukur panjang macam tu. Termometer nak ukur suhu. Voltmeter nak ukur V tu, nak ukur, kalau V ni lah. V ni ialah nak ukur beza keupayaan. Ya. Oh, okey. Boleh? Sikit lagi, sikit lagi. Okey, so E 1.5 volt, V 1.2 volt. Bila kita on circuit saja, maka dia dah jadi 1.2 volt. Boleh sampai situ? Okey, sekarang daripada 1.5 volt jadi 1.2 volt, berapa hilang V? Ada hilang tak? Ada kan? Dia decrease kan? Dia menurun kan? Berapa nilai penurunan dia? Berapa nilai penurunan dia? 1.5 jadi 1.2. Berapa nilai penurunan dia? 0.3 volt tak? Mana pergi 0.3 volt? Dia kata yang asal dia daripada bateri 1.5 volt. Tapi bila on saja dapat 1.2 volt. Hilang dia 0.3 volt. Mana pergi? Ingat balik cikgu kata voltmeter ataupun voltage ataupun potential difference ataupun beza keupayaan. Bila beza keupayaan ini ada? Bila ada? Bila ada rintangan kan? Semua jawab dalam hati bagus. Bila ada rintangan kan? So, dalam litar ini ada tak rintangan lain? Tak ada, ini je ada. Betul? Ini je ada rintangan. Apa 0.1? Oh, 0.3 dia jawab 0.3. Okey, 0.3 yang hilang Okey, so ada tak lagi rintangan? Tak ada. Bila kita cari rupanya, tapi kita kena tahu ada sahaja potential difference mesti ada rintangan. Ada potential difference mesti ada rintangan. Bila kita cari-cari dalam litar memang tak ada rintangan. Rupanya dalam bateri itu sendiri ada rintangan. Boleh? Rintangan dalam bateri itu, boleh ke? Rintangan dalam bateri itu kita namakan rintangan dalam. Boleh? Rintangan dalam. Bila ada rintangan dalam bateri, maka akan ada juga potential difference dekat dalam dia tu. Sebab saya kata awal tadi, ada sahaja rintangan akan ada potential difference. Akan ada voltage drop. Akan ada kerja ni sebab nak tolak troli. Ada rintangannya, ada kerja. Boleh? So, kesimpulannya untuk daya gerak elektrik ini, cikgu padam sikit. Kesimpulannya ialah, kalau cikgu boleh tulis, ni tak ada litar dah. Kalau cikgu boleh tulis, jangan cikgu salin balik litar ni. Yang ini lebih penting. Cikgu boleh tulis, ini ialah voltage ataupun kuasa keseluruhan bateri. Dia nanti dia akan V, sebenarnya dia adalah V juga. V dekat litar luar tadi yang ini tambah dengan V yang kat litar dalam. A kecil ni cikgu simbolkan sebagai rintangan dalam. So betul lah 1.5 sama dengan V dekat litar luar 1.2 tambah 0.3, betul? Kan? Cikgu tulis kat atas. Ni tadi 1.5, V sini 1.2, sini confirm 0.3. Ni rumus asalnya. E sama dengan V dekat litar luar tambah V dekat dalam bateri, maka dapat nilai T. Boleh? Kalau tak boleh nanti refer balik video ni ya.
Ataupun cikgu akan masukkan video ni dalam Facebook nanti. Facebook page Pusat Tuition Faizal Jaya Nilai. Kenapa dipanggil rintangan dalam? Zarif CZ. Hai. Kenapa dipanggil rintangan dalam? Sebab rintangan tu ada dalam bateri. Tu kita panggil rintangan dalam. Boleh? Sebab dalam bateri. Ya, sebab dalam bateri. Bagus. Okey, so daripada rumus ini, cikgu boleh kata E sama dengan V ni V yang kat luar, tambah dengan I darab dengan R. Boleh? I darab dengan R. Ni datang dari mana ni? Daripada hukum Ohm lah. V sama dengan IR. V ni adalah IR. Cuma R ni R huruf kecil lah sebab rintangan dalam. Boleh? Contoh, cikgu buat yang tadi. Cikgu buat yang tadi. Satu 1.2 volt. Kalau dia tanya, I total cikgu apa tadi? I total cikgu 0.6. Kalau dia tanya berapa rintangan dalam bateri ni bila E sama dengan 1.5, dia tanya. Boleh? Dia kata dalam soalan, satu bateri yang mempunyai daya gerak elektrik 1.5 volt disambung secara sesiri dengan 1.2 ohm. Arus 0.6 ampere. Berapa nilai rintangan dalam? So, daripada rumus ini. Rumus ni nanti dia boleh jadi kembang-kembang. Tapi yang ini konsep dia asas. Dia ulang sekali lagi konsep dia. Konsep dia ialah E yang asal sama dengan hasil tambah semua V yang ada dalam litar. V yang pertama, V yang kita external lah, yang kita memang nampak. V dekat sini 0.6 darab 2 dapat 1.2 volt. Ini V. Ataupun V total. Jumpa V total. Boleh. Tambah V yang ada dalam bateri. Kenapa ada V dalam bateri? Sebab ada rintangan dalam bateri. Boleh? Okey. So, kita nak selesaikan ni. Macam mana? E sama dengan V tambah IR. Asal macam ni. Kalau kau ingat ini pun dah cukup baik. Ini boleh kembang IR, ini boleh kembang IR. Sekejap dia buat. E berapa? 1.5. V awak berapa? 1.2. I awak berapa? 0.6. R. So, 1.5 tolak 1.2 dapat 0.3 sama dengan 0.6 R. R sama dengan 0.3 bahagi 0.6. Dapat 0.5. Ini apa? Ini ialah R. R tu apa? R tu ialah rintangan dalam. Boleh? Rintangan dalam. Boleh tak? Maksudnya bateri sahaja yang ada rintangan dalam 0.5 ke? Bateri sahaja maksudnya apa? Bateri sahaja. Cikgu tak faham soalan. Bateri sahaja yang ada rintangan dalam. Kalau perintah memang dia ada rintangan. Memang perintah tu memang dia ada rintangan. Boleh. So, dia 0.5. Ini cara nak menyelesaikan daya gerak elektrik. So, daripada sini ya, maka kita boleh buat I darab dengan R. IR tu V. Boleh juga yang ini cikgu nak kembangkan IR. I darab R. V ni IR juga. Ni I darab R. I 0.6 darab R 2 dapat 1.2. IR cikgu boleh faktorkan. I R besar tambah R. Konsep. Faham yang ini dah cukup baik.
Okey, sebab dalam bateri. Jin orange join. Masa jin orange dah nak habis tadi orange. Nanti yang tak sempat tengok boleh tengok balik dekat FB ataupun dekat story juga. IG ni ada story ni. Boleh. Okey. Kalau kita plot graf, akhir sekali Kalau kita plot graf berkenaan dengan V dengan I, kita akan dapat satu graf garis lurus macam ni. Boleh. So, cara ketiga untuk cari E. Ingat lagi cara yang pertama, nak cari E. Cara pertama cari E, ada bateri terus sambung direct. Ini keluar pixel, SPM. Dia nak tahu cara untuk cari E. Sambung direct dengan bateri. Itu dapat nilai voltmeter tu nilai E. Boleh? Yang kedua, sambung litar tapi open circuit. Dapat nilai E. Dua-dua ni tak ada arus mengalir. Okey, yang ketiga ialah bila kita plot graf V melawan I, kita akan dapat graf macam ni. Kita extrapolate sehingga I ialah 0, I adalah kosong. Maka kat sini nilai dia adalah E. Nilai E. Boleh. Okey, saya rasa sampai situ dulu untuk hari ini. Saya ulang conclusion dia. Hari ini kita dah belajar. Okey. Sekejap IR tu apa maksud dia? IR ni ialah I darab R lah V ni. V ni adalah I darab R. Boleh? I darab R. I yang besar, I total darab R dia. Rintangan dalam. Yang ini rintangan dalam. R huruf kecil rintangan dalam. Yang ini voltan ataupun potential difference, beza keupayaan dekat luar. Dekat litar luar. Fizikal kita nampak. Yang ini ialah voltage drop yang dalam bateri. So total dua voltage ni sama dengan E yang asal. Boleh. Kalau bateri tu dia ada tulis 1.5 volt. Itu ialah E dia, daya gerak elektrik. Boleh. Bila on litar dia tak ada 1.5 volt lah. Boleh. Dia dah jadi V. Sebab apa? Sebab dia ada rintangan dalam. Okey, boleh? Rintangan dalam. I itu ada. Oh, yeah. R tu rintangan dalam. Ya, R kecil rintangan dalam. Rumus daripada hukum Ohm, I ialah arus dan R ialah rintangan. R huruf besar mewakili rintangan luar, R huruf kecil mewakili rintangan dalam. Ya, ya. I R. Okey. Kalau R besar ialah rintangan dekat luar. Rintangan fizikal tu saya simbolkan sebagai R. Boleh? Ada dua R besar. Okey, saya simpulkan apa yang kita belajar hari ni Sepanjang lebih sejam ni kita belajar sebenarnya dua perkara. Panjang-panjang dua perkara. Tak apa detail kan? Ya ke? Kalau nak belajar lagi esok masa yang sama dekat sini esok tak akan ada earthquake lah. Tak ada gegar-gegar. Kita cuba buat yang okey. Okey. Kita belajar dua perkara. Pertama, kita belajar menyelesaikan masalah litar. Litar siri, litar selari. Semuanya menggunakan hukum Ohm. Boleh? Ingat lagi tadi. V sama dengan IR. Cuma cikgu bahagikan dua. Bila dia melibatkan total, V total sama dengan I total darab R total. Ataupun R effect. Bila dia melibatkan single ataupun rintangan perintah mana-mana, maka V sama dengan IR juga. Kalau perintah 1, V1 sama dengan IR1, I1 R1. Kalau V5, I5 R5. Kalau V7, I7 R7. V20, I20 darab R20 lah. Tengok R apa yang terlibat. Boleh? Cuma dalam litar siri selari dia ada sifat dia yang kita kena pertimbangkan.
Itu satu kita belajar. Panjang tadi. Yang kedua ialah kita belajar tentang daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik ialah satu daya yang ada dalam bateri untuk menggerakkan arus elektrik merentasi litar. Boleh So, dia kata apa takrif dia? Daya gerak elektrik ialah kerja yang dilakukan untuk membawa satu kolom cas merentasi litar letak dalam satu litar letak. Itu E. So, E ialah sebenarnya hasil tambah semua beza upaya dalam litar. Beza upaya dalam litar. Cikgu end live ni, cikgu bagi satu soalan. Cikgu bagi satu soalan. Cikgu harap boleh jawab, buat dalam kertas, lepas tu snap, lepas tu hantar ke ataupun DM pun boleh. Cikgu bagi satu soalan ya. Satu soalan ya, masing-masing buat tau. Ni nak tahu faham ke tak faham. Kalau tak faham kita belajar lagi, jangan risau. Ingat faham tu bukan daripada kita. Tak ada siapa boleh bagi faham, Allah boleh bagi faham. Yang belum faham, doa. Nombor. Ini total ke EMF ya? DGE ya. DGE daya gerak elektrik, EMF electromotive force. Ini EMF ke DGE? DGE ke V total? Besok ada kelas ibu. Cikgu save live ni ya. Cikgu tak reti nak save live lah. Macam mana save live ni? Besok ada kelas ibu. Besok ada. Besok pukul 3 juga. Setiap hari mungkin ada kelas pukul 3. Cikgu cuba untuk buat setiap hari kelas pukul 3. Kalau ada urusan lain boleh je pergi. Ni di total betul. Amazing thing betul. Amazing betul. Di total 6 volt. Cikgu ada sini 0.8 ohm. Cikgu ada sini 2 ohm. Cikgu ada sini 3 ohm. Boleh? Pertama cikgu nak cari I total. Yang kedua cikgu nak cari sini I1. Yang kedua cikgu nak cari sini V1. Yang ketiga cikgu nak cari sini V3. V3. Oh, sini susah sikit. I2. Boleh. Okey. Ini boleh snap. Cikgu akan letak juga snap juga dekat IG cikgu tu. Nanti boleh rujuk dan boleh buat jawapan. Dan lepas tu boleh hantar. Nak ajak kawan dah cikgu. Boleh ajak kawan. Sayang cikgu sekejap. Cikgu end live. Ya. Cikgu end live. Dia kita ni. Cikgu end live. Nak ajak kawan dah cikgu. Boleh ajak kawan besok pukul 3. Lepas tu nanti dia ada tulis save live or delete video. Ajak ramai-ramai. Okey. Save live. Ni litar selari. Ni litar gabung. Siri sikit, selari sikit. Dua ni selari. Bagi nombor handphone cikgu. Nanti senang nak tanya soalan. Boleh DM kat sini lah. DM kat sini. Boleh cikgu guna sepenuhnya media sosial. Media sosial. Kita ada lagi ke? Okey, so ini soalan dia. Kita akan jumpa, cuba selesaikan soalan ini esok. Lepas tu esok juga cikgu akan pergi pada subtopik terakhir dalam bab 2. Cikgu cuba untuk pergi bab 3 nanti, elektromagnet. Lagi mencabar. Kan? Okey, sampai situ dulu. Bersiri tambah selari. Buat grup jom. Gabung. Okey, minta maaf kalau ada salah silap sepanjang mengendalikan live ni. Maaf kalau ada terkasar bahasa, kalau ada silap bergurau macam tu. Doakan supaya diberi kesihatan untuk buat live seterusnya. Kalau live boleh masuk dan komen lah supaya live ni lebih
Lebih what? Lebih sama juga dengan FB pun lebih dua hal, interaksi dua hal. Okey, sampai itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.